Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Raymond Manupin, pelajar master di Open University Cawangan Kota Marudu, Sabah. Hari ini saya akan membentangkan cadangan kajian saya yang bertajuk motivasi kerja pengetua dan hubungannya dengan prestasi kerja guru. Seperti mana yang kita tahu bahwa sekolah merupakan agen yang melahirkan insan yang memenuhi permintaan masa depan. Maka keupayaan tenaga pengajar untuk mendidik, melatih, dan melahirkan insan yang berpendidikan, berpengetahuan, berbudaya, berkemahiran, kreatif, inovatif, dan berkarisma merupakan satu tuntutan kepada sebuah sekolah. Sehubungan dengan perkara itu, pengetua sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan segala perubahan dan dasar-dasar kerajaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam institusi pendidikan. Ini berarti pengetua selaku ketua jabatan di sekolah diberi amanah untuk merealisasikan aspirasi pembangunan pendidikan negara. Abbas Awang dan Wallace Sundram, Iramaya 2002. Pengetua juga berperanan sebagai arketik kepada agen perubahan, kepada kepimpinan dan pengurusan. Ini menjadikan pengurusan organisasi akan menjadi lebih baik dan memberi impak yang positif terhadap motivasi pengetua dan seterusnya memberikan kesan yang lebih baik terhadap prestasi guru. Selain daripada itu, guru juga mempunyai peranan yang sama penting dengan peranan pengetua. Oleh itu, guru perlu sentiasa mengekalkan prestasi kerja di tahap yang optimum. Penyataan masalah. Kepimpinan yang mantap merupakan satu kriteria yang sangat penting untuk keberkesanan sebuah sekolah. Oleh yang demikian, seorang pemimpin harus mengambil kira perkembangan terkini dalam dunia kepimpinan yang sentiasa berubah-ubah. Pengetua yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan membawa perubahan yang positif terhadap peningkatan prestasi sekolah dan juga memberikan kesan terhadap prestasi kerja guru. Namun demikian, bukan sebuah pengetua mempunyai nilai dan tingkat motivasi yang tinggi. Oleh itu, melalui kajian ini, secara tidak langsung akan dapat menjawab beberapa persoalan dan juga dapat menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan isu ini. Yaitu yang pertama ialah apakah faktor yang dominan yang mempengaruhi prestasi kerja pengetua. Yang kedua ialah adakah motivasi kerja pengetua ini mempunyai hubungan dengan prestasi kerja guru. Dan ketiga, adakah motivasi kerja pengetua yang tinggi juga menyebabkan prestasi kerja guru juga tinggi ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir ialah selain motivasi kerja pengetua, apakah faktor lain yang boleh mempengaruhi prestasi kerja guru. Objektif kajian. Dalam cadangan kajian saya ini, saya telah menggariskan 3 objektif kajian, yaitu yang pertama, mengenal pasti tahap motivasi kerja pengetua dan prestasi kerja guru. Yang kedua, mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikasi di antara motivasi kerja pengetua terhadap prestasi kerja guru. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti faktor-faktor yang dominan yang boleh mempengaruhi motivasi kerja pengetua. Soalan kajian. Soalan kajian bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara motivasi kerja pengetua dan prestasi kerja guru. Dapatan daripada analisis ini diharapkan dapat memberi jawaban kepada beberapa persoalan yang berikut. Yang pertama, apakah skomin motivasi kerja pengetua dan prestasi kerja guru? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikasi di antara motivasi kerja pengetua terhadap prestasi kerja guru? Dan yang ketiga ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pengetua? Selanjutnya kita lihat kepada theoretical kajian. Konsep kepimpinan sekolah boleh didefinisikan sebagai keupayaan mempengaruhi, memotivasikan,
mengubah sikap dan tingkah laku subordinat ataupun orang bawahan seperti guru, staf, murid atau pelajar supaya mereka bersetuju melaksanakan program-program atau melakukan perubahan bagi mencapai sesuatu matlamat sekolah. Dalam theoretical kajian, pengkaji telah merujuk dan menggunakan beberapa teori motivasi dan teori prestasi kerja. Dalam teori motivasi, pengkaji telah menggunakan atau mengaplikasikan merujuk kepada teori Abraham Maslow, yaitu teori keperluan, teori McClellan, yaitu teori keperluan berprestasi, kemudian teori Clinton-Aldiver, teori ERG, dan teori Herzberg, teori dua faktor. Kemudian pengkaji juga telah melihat kepada teori prestasi kerja, yaitu yang pertama teori prestasi dari McClellan, dan yang kedua ialah teori pengharapan. Baik, seterusnya kita lihat kepada kerangka konseptual kajian. Dalam kerangka konseptual kajian menunjukkan tentang gambaran hubungan antara prestasi kerja guru dan motivasi kerja pengetua, serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pengetua, yaitu sama ada faktor luaran dan dalaman yang dikaji dalam kajian ini. Dalam kerangka ini, faktor luaran dan faktor dalaman mempengaruhi secara langsung tingkat motivasi pengetua. Motivasi pengetua pula mempunyai hubungan secara langsung dengan prestasi kerja guru. Oke, seterusnya kita lihat kepada metodologi kajian. Dalam metodologi kajian akan menerangkan tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian yang digunakan, tata cara pengumpulan data kajian, kesahan dan kebolehpercayaan, kajian rintis, dan juga tata cara penganalisisan data kajian. Seterusnya kita lihat kepada reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian merupakan aspek perancangan yang menjelaskan tata cara data dikumpul dan dianalisis dalam bentuk kajian. Menurut Kalinger tahun 1973, G dan Arasian tahun 2003, dan Chua tahun 2005 menyatakan bahwa reka bentuk kajian ini merupakan satu plan struktur dan strategi penyelidikan yang dirancang bagi memperoleh jawaban kepada semua penyataan masalah yang dibentuk di samping mengawal varian yang lain. Selain daripada itu, kajian ini adalah berbentuk kualitatif yang menggunakan kaedah temu bual semi berstruktur dan tinjauan sampel. Kaedah tinjauan sampel ini digunakan bertujuan untuk mengumpul data ataupun maklumat mengenai pembelih-ubah kajian daripada sebahagian populasi yang dikaji. Pendekatan kualitatif dalam kajian ini juga merupakan satu kaedah yang sistematik untuk memecahkan permasalahan agar strukturnya menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami, dan tujuannya akhirnya akan menemukan penyelesaian. Oke, seterusnya kita lihat kepada pembelih-ubah kajian. Kajian ini terdiri daripada dua pembelih-ubah, yaitu motivasi kerja pengetua dan prestasi kerja guru. Dua pembelih-ubah ini adalah, satu daripadanya adalah pembelih-ubah tidak bersandar ataupun independent variable, yaitu motivasi kerja pengetua, dan yang satu adalah pembelih-ubah bersandar ataupun dependent variable, yaitu motivasi kerja guru. Oke, seterusnya kita lihat kepada populasi dan kaedah persampalan. Populasi kajian ini menggunakan warga pendidik di beberapa sekolah menengah di daerah Pitas, Negeri Sabah, dan prosedur persampalan dijalankan dengan memilih secara rawak beberapa orang guru di sekolah yang berbeza. Maksudnya di sini
sampel ataupun responden yang kita pilih itu kita ambil daripada beberapa sekolah di sekolah menengah di Negeri Sabah dan di daerah Pitas, dan sebuah sekolah itu hanya seorang sampel ataupun responden yang kita ambil. Seterusnya kita lihat kepada populasi kajian. Dalam populasi kajian ini, pengkaji telah mengambil beberapa orang guru dari sekolah menengah di daerah Pitas, yaitu seramai 5 orang, 3 orang guru wanita dan 2 orang guru lelaki yang diambil daripada 5 buah sekolah yang terpilih. Kalau kita lihat daripada jadwal yang tertera, kita dapat lihat bahwa guru perempuan itu terdiri dari 3 orang, satu daripadanya daripada SMK Kadingkongan Pitas, yang kedua ialah daripada guru daripada SMK Pitas, yang ketiga adalah guru daripada SMK Pinggan-Pinggan. Kemudian 2 orang guru lelaki itu adalah satu daripada SMK Bongkol dan yang kedua adalah daripada SMK Telaga. Oke, seterusnya kita lihat kepada kaedah kajian. Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah triangulasi, kaedah pengumpulan data, menerusi pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Kaedah temu bual sesuai dijalankan dalam kajian ini karena ia melibatkan pengumpulan dan penganalisisan data secara kualitatif yang paling mudah dan praktikal. Kaedah temu bual juga melibatkan interaksi secara bersemuka face to face antara pengkaji dengan responden. Temu bual dalam kajian ini telah menggunakan kaedah temu bual semi berstruktur. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah terbuka dan boleh dikembangkan mengikut budi bicara penemu bual dan orang yang ditemu bual. Sepanjang temu bual yang dilakukan, pengkaji menggunakan kaedah melihat, menganalisis, dan mencatat. Oke, seterusnya kita lihat kepada prosedur kajian. Dalam kajian ini dilakukan dalam beberapa fasa, yaitu fasa yang pertama, di mana pengkaji akan berinteraksi dengan beberapa responden secara tidak formal untuk mengetahui serba sedikit tentang latar belakang dan pengetahuan responden dalam bidang pendidikan dan tajuk yang bakal ditemu ramah. Selain daripada itu, pengkaji juga bertanya kepada responden yang terpilih sama ada mereka bersedia atau tidak memberikan kerjasama untuk ditemu bual. Selain daripada itu, pengkaji juga menghantar surat kebenaran ataupun maklumat kepada pentadbir untuk memohon kebenaran kepada ketua jabatan responden yang terlibat. Fasa yang kedua, pengkaji menemu bual kelima-lima responden berkaitan dengan tajuk kajian, yaitu yang pertama temu bual responden yang pertama temu bual dilakukan di rumah beliau, kemudian temu bual kepada responden yang kedua dilakukan di kantin sekolah, temu bual untuk responden yang ketiga dilakukan di rumah responden, di rumah beliau, temu bual responden yang keempat dilakukan di sebuah kedai makan, dan temu bual bagi responden yang kelima adalah dilakukan di rumah responden itu tersebut. Kemudian fasa yang ketiga, pengkaji akan membuat analisis secara menyeluruh tentang idea, pandangan, pendapat, dan buah pikiran daripada kelima-lima responden yang telah ditemu bual. Seterusnya ialah pengumpulan data. Dalam penyelidikan kualitatif, terdapat berbagai kaedah pengumpulan data yang boleh digunakan. Dalam kajian case ini, kaedah yang digunakan untuk mengumpul data dan maklumat ialah menggunakan triangulasi data, yaitu mengumpul data berdasarkan temu bual, juga analisis dokumen kajian yang lepas. Temu bual telah dilaksanakan oleh pengkaji selama 20 sehingga 30 menit untuk setiap responden, dan temu bual tersebut dicatat dan direkam menggunakan telepon pintar. Oke, seterusnya adalah prosedur temu bual. Temu bual yang dijalankan adalah berbentuk semi berstruktur, yang mana jenis temu bual ini menggabungkan ciri-ciri flexibility
temu bual terbuka dan semi berstruktur dengan ciri-ciri mengarah dan seragam. Soalan-soalan dalam temu bual telah ditentukan terlebih dahulu oleh pengkaji, tetapi jawaban terhadap setiap soalan tersebut adalah terbuka dan boleh dikembangkan. Berikut adalah langkah-langkah proses temu bual dilaksanakan. Langkah yang pertama, pengkaji menyediakan soalan-soalan temu bual mengikut kesesuaian kategori mereka. Pengkaji perlu membuat persediaan dengan mencari maklumat asas tentang tajuk kajian dan elemen-elemen dalam kajian seperti teori. Seterusnya kita lihat langkah yang kedua dalam prosedur temu bual. Dalam langkah yang kedua ini, pengkaji memberikan gambaran awal kepada responden dengan mengedarkan contoh-contoh soalan kepada responden yang berkaitan topik dan isu yang akan ditemu bual nanti. So, penyelidik atau pengkaji akan mengedarkan beberapa gambaran awal tentang soalan-soalan yang berkaitan dengan topik yang akan ditemu bual. Langkah yang ketiga ialah pengkaji menjalankan sesi temu bual, yaitu dengan merekam secara audio dan mencatat perbualan sepanjang temu bual dijalankan. Dan prosedur temu bual yang keempat ialah data-data temu bual pula akan ditranskripkan ke dalam bentuk teks bagi membolehkan interpretasi data yang dapat dijalankan. Seterusnya kita lihat kepada kesimpulan tentang cadangan kajian yang akan dilaksanakan oleh pengkaji. Kredibiliti pengetua sebagai pemimpin, yakin dalam membuat keputusan, tegas dalam memberikan arahan, memotivasikan orang bawahan, serta memberikan pertimbangan yang wajar, sentiasa menjadi fokus yang utama. Pengetua juga harus mampu menyesuaikan corak dan gaya kepimpinannya mengikut keperluan keadaan sekolah dan guru-guru. Sekolah yang hebat pastinya dipimpin oleh seorang pengetua yang hebat, berkarisma, bermotivasi, dan mempunyai intelektual yang mampu merangsang motivasi guru-gurunya serta menjadi aspirasi kepada kaki tangan yang lain. Hubungan yang positif akan melahirkan suasana yang positif, keadaan yang selesa, persekitaran yang aman, motivasi yang tinggi, serta hubungan yang rapat dalam satu organisasi. Sekian, terima kasih.